Baik saudara, seterusnya kita ke Sabah pula bersama Jovinia Jim Lajim. Silakan Jovinia. Baik, terima kasih Nurul Hidayah. Salam sejahtera. Kapasiti air di 6 empangan di negeri ini masih beroperasi seperti biasa, namun hanya boleh menampung air beberapa bulan sahaja ekoran kemarau yang berpanjangan. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony berkata, masalah penurunan kadar pengeluaran air akibat kemarau yang sedang melanda telah menjejaskan beberapa kawasan di Sabah. Katanya beliau telah mengarahkan pihak Jabatan Air Negeri Sabah, JANS, untuk menghantar bantuan bekalan air kecemasan ke kawasan terjejas. Oleh bagaimanapun kita mempunyai kekangan masalah dari segi penghantaran lori tangki kita tidak mempunyai lori tangki yang mencukupi dan itu adalah sesuatu masalah yang kita hadapi pada ketika ini. Beliau berkata kementeriannya menerusi JANS akan terus memantau masalah ini di seluruh Sabah dan berharap akan hujan dalam masa terdekat. Sementara itu, bantuan bekalan air bersih mula diagihkan kepada penduduk di kawasan pedalaman negeri ini yang terjejas akibat kemarau sejak Februari lalu. Bagi kawasan Parlimen Tuaran, penghantaran bantuan bekalan air mula dilaksanakan semalam dengan jumlah penghantaran pertama melibatkan 1,600 galon air. Sekretariat Bahagian Pengurusan Bencana Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Cawangan Tuaran, Prebet Pertahanan Awam Roni Jason Anting berkata, penghantaran bantuan air akan dilakukan 2 kali seminggu dan akan diteruskan sehingga bulan Mei bergantung kepada keadaan cuaca. Setakat ini sejumlah 32,724 liter air atau 7,000 galon air telah diagihkan di 7 buah kampung dalam kawasan Parlimen Tuaran, iaitu Kampung Ulu Bakut Tamparuli, Kampung Kapa Tamparuli, Kampung Minangkop Tamparuli, Kampung Longkau Baru, Kampung Bukit Giling Tamparuli, Kampung Dopu Tamparuli dan Kampung Pinambawan Tuaran. Bantuan agihan air dikendalikan 26 anggota APM ini telah memberi manfaat kepada lebih 2,250 penduduk kampung yang terjejas. Tidak dimaklumkan lagi tarikh penutupan dia, tetapi mengikut daripada ramalan cuaca, bencana El Nino ini berterusan sehingga Mei. Jadi dijangka sampai Mei? Ya, kita akan terus membuat pengagihan air nih sehingga ke bulan Mei lah, sehingga diberitahu. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mengagihkan bantuan air di Kampung Pinambawan Tuaran. Ia melibatkan agihan 7,272 liter air kepada lebih 900 penduduk kampung berkenaan. Terdahulu, anggota APM dan penduduk Kampung Pinambawan turut membantu kenderaan kru RTM yang terkandas lebih sejam di kampung berkenaan berikutan keadaan jalan raya yang agak teruk. Dalam pada itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Daerah Kota Belud terpaksa membuat penyusunan jadual pembahagian air disebabkan musim kemarau. Ia berikutan kapasiti air sungai yang semakin berkurangan dan tidak dapat disalurkan ke semua kawasan di Kota Belud. Jurutera Daerah JPS Kota Belud, Lenri Asing, menyatakan perkara itu kepada pemberita RTM selepas membuat tinjauan sawah padi bersama kawasan pembangunan pertanian bersepadu di Kampung Sangkir, Kota Belud. Beliau berkata sekiranya kemarau berpanjangan, JPS akan berbincang dengan Jawatan Kuasa Bencana Daerah mengenai langkah-langkah yang perlu dikemukakan kepada kerajaan. Dalam keadaan yang sumber air yang terhad sekarang ini, kita terpaksalah menyusun jadwal pembahagian air. Kita terpaksa membuat pembahagian kawasan, beberapa kawasan untuk kita supply air secara bergilir-gilir lah. Sementara itu, dalam tinjauan kru RTM di kawasan sawah padi Kota Belud, terdapat sawah padi yang tidak mendapat bekalan air yang mencukupi disebabkan musim kemarau dan jadual pengaliran air. Seorang petani, Tiapa Majingga, meluahkan kerisauan terhadap tanamannya. Kalau soal pengaruh kan, kadang-kadang yang di padi sekarang udah ada mau merah lah. Mau merah sebab kering dia punya daun, sebab itu matahari. Itu pokok pun kuranglah sehat.
ketuk padi. Sehubungan itu, JPS menasihati para petani untuk bersabar dan menangguhkan penanaman padi buat masa ini. Kualiti udara di Kimanis mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi di Sabah namun masih berada pada tahap sederhana. Menurut laman sesawang Jabatan Alam Sekitar setakat pukul 4 petang tadi, kadar bacaan IPU di Kimanis meningkat kepada 76 berbanding 75 pada pukul 12 tengah hari tadi. Daerah Kota Kinabalu turut meningkat kepada 71 daripada 70. Bacaan IPU di dua daerah utama lain tidak berubah dan masih mencatat bacaan IPU sederhana iaitu Keningau 52 dan Sandakan 52. Kadar bacaan IPU di Tawau pula pada kategori baik iaitu 35. Bacaan IPU antara 0 dan 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 300 ke atas bahaya. Geran tahunan berjumlah RM1,777,000 diperuntukkan kerajaan negeri kepada 19 pertubuhan sukarela kebajikan Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS untuk tahun ini. Bantuan keuangan tersebut bertujuan menyejahterakan rakyat, terutamanya kumpulan sasar kebajikan. Majlis Penyampaian Bantuan Kerajaan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan MPMS yang diadakan di Dewan MPMS Kota Kinabalu tersebut disempurnakan Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Stephen Wong Tin Fat. Dalam ucapannya, Datuk Stephen berkata kerajaan sentiasa menggalakkan penglibatan masyarakat dalam gerak kerja sukarela kebajikan untuk membina sebuah masyarakat yang penyayang. Katanya penglibatan masyarakat dalam gerak kerja sukarela kebajikan sangat penting bagi mencapai misi kerajaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Datuk Stephen juga berkata MPMS sedang merancang plan strategik 5 tahun untuk memantapkan lagi pengurusan bagi meningkatkan pencapaian yang lestari. Beliau berharap plan strategik MPMS yang baru dapat membangunkan program kursus dan latihan bagi meningkatkan keupayaan sukarelawan dan pertubuhan sukarela kebajikan serta mewujudkan plan tindakan bagi menjana keuangan yang mampan untuk tabung amanah MPMS. Ia juga diharap dapat menyumbang kepada kesejahteraan warga emas selaras dengan dasar warga emas negara serta mengintegrasikan orang kurang upaya dalam masyarakat. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Kita kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jovinia di RTM Sabah.